Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syariatul Syahadah binti Idrus, nombor metrik 286346 daripada kumpulan C. Kumpulan saya akan mengkaji tentang negara Amerika Syarikat. Amerika Syarikat mempunyai ekonomi terbesar di dunia. Negara ini dicirikan oleh pelbagai jenis industri dan sistem kewangan yang sangat maju. Ia juga beroperasi sebagai ekonomi campuran dengan prinsip pasaran bebas dan campur tangan kerajaan. Seterusnya, negara Amerika merupakan salah satu negara yang mempunyai KDNK tertinggi di dunia. Pandemik COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan negara ini mengalami penguncupan ekonomi yang ketara. Walau bagaimanapun, ia mula pulih pada suku tahun berikutnya. Kerajaan Amerika Syarikat menggunakan dasar fiskal untuk mempengaruhi ekonomi melalui percukaian, perbelanjaan kerajaan dan pinjaman. Dari segi pasaran buruh, kadar penganggurannya mengalami turun naik. Bagaimanapun, COVID-19 telah menyebabkan peningkatan mendadak dalam pengangguran di negara Amerika Syarikat. Saya Anissa Clementi Hamzan, 285901, ingin membentangkan bahagian B. Bagi cukai pendapatan individu, terbahagi kepada 5 bahagian iaitu definisi cukai pendapatan individu, tujuan cukai pendapatan individu, pengelasan cukai pendapatan individu, kadar cukai dan akhir sekali ialah prinsip percukaian. Bagi definisi cukai pendapatan individu ini adalah dikenakan ke atas upah, gaji, pelaburan ataupun pendapatan yang lain yang juga diperolehi oleh individu ataupun isi rumah. Kadar cukai di Amerika Syarikat telah meningkatkan pendapatan iaitu secara progresif dan cukai ini merupakan sumber yang terbesar bagi hasil cukai di Amerika Syarikat. Tujuan cukai pendapatan individu pula adalah untuk membezakan antara peruntukan sumber dan juga pengagihan semula pendapatan. Cukai pendapatan individu ini adalah untuk menstabilkan tahap pendapatan individu kerana ianya dapat mengurangkan jurang pengagihan pendapatan dan juga kekayaan. Selain itu, cukai pendapatan individu ini dapat mengimbangi kegiatan ekonomi dan juga sosial dengan mengembalikan kekayaan kepada negara dan juga dapat merancang kegiatan ekonomi. Di Amerika Syarikat, bagi pengelasan cukai, sekiranya seseorang individu itu mempunyai pendapatan yang tinggi, mereka hendaklah membayar cukai dengan jumlah yang lebih tinggi berbanding dengan individu yang berpendapatan lebih rendah. Sistem percukaian tersendiri diamalkan di setiap negeri di Amerika Syarikat iaitu cukai akan dikenakan kepada penjual. Selain itu, kerajaan tempatan juga mempunyai cukai upah. Seterusnya, cukai secara langsung dan cukai secara tidak langsung diamalkan di negara Amerika Syarikat. Cukai secara langsung adalah cukai yang dibayar secara terus kepada kerajaan, termasuk cukai pendapatan, cukai jualan dan juga cukai harta. Bagi cukai tidak langsung adalah seperti VAT dan cukai barang dan perkhidmatan dikutip oleh perniagaan dan dibayar kepada pihak berkuasa cukai. Penetapan kadar cukai bagi seseorang individu adalah untuk mengurangkan jurang pendapatan bagi individu yang berpendapatan rendah dan juga berpendapatan tinggi. Tujuannya adalah untuk mengimbangi ekonomi. Prinsip percukaian negara ini ialah kecekapan dalam pungutan hasil cukai. Amerika Syarikat mengamalkan sistem pencukaian individu secara langsung, iaitu hanya mengenakan cukai berdasarkan kenaikan pendapatan individu tersebut. Selain itu, negara ini mengamalkan prinsip keadilan dalam pembayaran cukai kepada masyarakat. Assalamualaikum, saya Eli Iliana Tasha binti Muhammad Yusri, minta nombor 286274. Tadi saya akan sambung analisis kesan cukai individu
Amerika Syarikat. Kesan yang pertama ialah kesan kepada kerajaan, iaitu meningkatkan pembangunan negara. Cukai yang dikutip ini akan dibelanjakan oleh kerajaan untuk tujuan keselamatan negara dan rakyat, seperti pembangunan fizikal dan infrastruktur, contohnya pembangunan jalan raya, hospital, sekolah, tujuan membangunkan ekonomi, tujuan sosial seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kebajikan rakyat dan banyak lagi. Gambar darjah di sebelah menunjukkan peratusan cukai yang dikutip oleh kerajaan Amerika Syarikat, iaitu cukai sebanyak 2% dirancang untuk dikenakan kepada mereka yang mempunyai kekayaan melebihi $50 juta, manakala tambahan 1% cukai kepada individu yang mempunyai kekayaan melebihi $1 bilion. Kesan seterusnya adalah kepada masyarakat, iaitu merapatkan jurang pendapatan antara masyarakat. Jadi, cukai pendapatan individu ini bertujuan untuk mendekatkan dan mengimbangi kitaran ekonomi agar tidak berlaku jurang pendapatan yang besar antara individu berpendapatan tinggi dan rendah. Jadi, statistik di sebelah merupakan statistik yang dicatatkan oleh United States, iaitu jurang pendapatan sebenar dan persepsi negeri bersatu. Cukai pendapatan individu merupakan salah satu sumber pendapatan negara US yang paling terbesar. Dapat kita lihat pada rajah di bawah bagaimana US meningkatkan pendapatan mereka melalui 6 sumber. Individual tax mewakili 41.5%, iaitu peratus yang tertinggi dalam carta tersebut, dan diikuti oleh social insurance tax sebanyak 24.9%, kedua tertinggi. Cukai-cukai yang dikutip semestinya membawa kesan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negara US dan memberi pulangan kepada rakyat melalui pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan. Cukai digunakan untuk membiayai perbelanjaan pentadbiran negara, iaitu projek-projek pembangunan awam seperti sekolah, universiti, hospital, jalan raya, lapangan terbang dan sebagainya, yang akan menjadi sumber kepada peningkatan ekonomi pada masa yang akan datang. Dan cukai juga digunakan untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya jika berlaku kelembapan ekonomi, dengan cara menyuntik dana kewangan ke dalam ekonomi negara.